bukannya senang lah nak prepare diri ni untuk ke arah hubungan yang serius, yang kita panggil serious relationship. Jadi kalau boleh nak minta Kak Aida kasih a few tips lah, macam apakah aspek-aspek tu. Macam, kalau kata soalan bocor lah daripada orang yang dah lama dalam kan hubungan keluargaan ni. Jadi Kakak boleh share a few? Okay, so orang kata tips lah, senang kan, tips kalau nak mempersiapkan diri sebelum berkahwin kan. Jadi maksudnya bila kita dah decide kita nak ada tempoh untuk siapkan diri. Okay, apa benda yang nak dipersiapkan? Okay, pertama kena cari restu tu dulu. Maksudnya kena dapatkan persetujuan ibu dan ayah. Ibu dan ayah sama-samalah, ibu ayah kita dan ibu ayah kalau kita perempuan, ibu ayah lelaki tu juga. Ibu ayah kita juga. Kalau lelaki, mesti ada ibu ayah lelaki dan ibu ayah perempuan tu. Okey, yang kedua, mestilah cari ilmu. Cari ilmu untuk membina keluarga. Maksudnya kena cari ilmu-ilmu yang macam kita ni dah berkahwin. Kenalah tahu apa dia menjadi seorang isteri yang baik tu macam mana, cari seorang suami macam mana. Dan mesti cari ilmu tentang terus jadi ayah dan ibu juga. Oh, ilmu parenting. Ilmu parenting. Kena cari start from that time. Maksudnya bukanlah dah kahwin baru sibuk nak cari ilmu parenting pula. Itu dah kira macam sebenarnya dah orang kata macam dah masuk darjah 1 baru nak belajar baca menulis. Sekarang kan bila masuk darjah 1 dah pandai dah menulis dan baca. Macam tu lah nak cakap. Okey, yang ketiga kena be real. Maksudnya kena jadi diri kamu. Maksudnya kena jadi diri sendiri. Kan? Maksudnya be you, be real. Kan? Okay, so bila kita be real, berpijak di bumi yang nyata, maksudnya semua orang tak perfect, termasuk diri sendiri. So kita kena belajar accept kekurangan. Maksudnya kat sini yang kata nak kenal tu, bila kenal kekurangan, kita tak boleh kenal bila kita selalu dengan dia, berjalan dengan dia. Takkan dapat sebab masing-masing akan tunjukkan yang the best kan. So macam mana nak tahu yang tu? Kita tanya itu yang kita tanya kawan-kawan dia kan. Kita tanya ahli keluarga dia. Kita tanya kawan dia kata mungkin boleh tanya macam ini kalau dia marah selalu dia buat macam mana? Macam tu kan. Macam selalu kalau dia marah dia apa? Dia baling-baling kerusi tak? Kan. So bukan apa. Sebab kita nak tahu diri kita boleh handle tak that. Kan? Kalau dia rasa memang boleh handle, I suka dia kalau baling-baling kerusi. Okay fine, boleh lah. Silalah kahwin kan, macam tu. So itu sebab tu kita kena kenal, kita kenal flow. Bukannya kita kenal apa yang the best. Memang kita boleh kenal the best tu. Tapi the best tu senang. Yang susah tu nak accept kekurangan tu sebenarnya. So itu yang ambil masa sebenarnya. So by the time bila berkahwin tu, akad nikah tu, sebenarnya kita dah ready for that. Lepas tu yang keempat adalah berlatih untuk tidak memberi high expectation. Tu susah tu. Macam mana tu? Kan? Sebab benda tu kena berlatih. Jadi maknanya kalau lah kita dah decide nak berkahwin, kan? Maknanya kita kena berlatih lah. Kena berlatih untuk kalau kita jumpa orang, jangan buat high expectation tu. Sebab high expectation always give frustration. Dia hanya akan memberikan kekecewaan kat kita. Sebab kita letak high expectation. Maksudnya kita letak expectation ni apa macam high expectation lah kan. Maksudnya high expectation. Dia sebenarnya tak real. High expectation sebenarnya tak real. Sebab high expectation ni kat malaikat je. Manusia tak ada. Kan. Jadi tak boleh. Dia tak jumpa. So kita akan rasa kecewa. Bila rasa kecewa, kita rasa fresh. Kita rasa macam dia bukanlah untuk kita. Macam no point kan. Sebab kenapa pula? Okay. So kita kena practice. Kena buat latihan benda tu. Dengan orang lain, dengan kawan-kawan. Kita dah kena try practice lah. Dengan ibu ayah sebenarnya. Dia macam harapan kot kan. Dia macam kita kalau kita expect ni kita nak menerima kan. Kita nak menerima, kita nak orang tu buat bagi kita rasa happy, kita nak dia bagi kita rasa exciting. Tapi sebenarnya bila kita dah buat yang sebelum tu, yang kenali diri tu, so kita tahulah ada dua side, kelebihan dan kekurangan macam tu lah kan. Betul-betul. So kalau kita suka orang bagi kita hadiah, masa ni lah kita kena selalu bagi orang lain hadiah.
Sebab apa? Sebab itu satu latihan lah sebenarnya. Latihan yang kalau kita nak, kita kena bagi dulu. Macam tu. Okay, yang kelima, kena selalu berlatih untuk agree to disagree. Maksud agree to disagree, maksudnya apa? Bila kita bagi pendapat, bukan pendapat kita sentiasa betul. Okay. Kita kena berlatih bila kita bagi pendapat, kita kena dengar orang tu terima atau tak. Itu penting dalam perkahwinan. Jadi sebelum berkahwin, praktis dah dulu kan. Macam pernah dengar praktis untuk minta maaf. Minta maaf bukan senang nak minta maaf kan. Orang ingat kalau minta maaf ni macam low down kita punya ego kan. Tapi tak, sebenarnya siapa minta maaf dulu, Allah muliakan dia, naikkan darjat ataupun memuliakan dia. Jadi berebut-rebutlah meminta maaf. Kan. So bila nak buat tu, macam nak jadikan dia habit, kenalah bermula dari masa sebelum berkahwin. Kenalah belajar untuk sentiasa buat benda tu. Belajar jadi penyayang, belajar jadi pemaaf Kak Aida. Penyayang senang. Sayang kan senang, sayang kan. Kucing pun kita sayang. Nak minta maaf tu susah sebenarnya. Kan, kalau kita tak salah, kenapa nak minta maaf ni kan? Dia dah start kan. Kita tak salah ni, macam kenapa pula nak minta maaf? You yang patut minta maaf. Dia dah start lah kan. I tak buat apa-apa pun. Tak buat apa-apa, kenapa nak minta maaf? Dah sudah, dua-dua sama. Kan, jadi the first thing yang kita kena try to do is to practice to minta maaf. Tapi kalau minta maaf je, jenuh juga kan, penat dengar kan. Sikit, minta maaf ya, kita masak nasi goreng je. Minta maaf ya, kita nak keluar, sudah lah pernah minta maaf je pula kan. Minta maaf ni kena pada waktu yang macam katalah masa tu ada benda happen kan. So kita salah ke tak salah ke, minta maaf je. Sebab tu ada dengar kuliah ustazah lah, ada ustazah cakap sebenarnya kita kena praktis sebelum je tidur, kita kena meminta maaf. Macam belajar meminta maaf. Mungkin kalau belum kahwin, minta maaf lah kepada ibu dan ayah. Kan? Jadi bila berkahwin, kita dah biasa minta maaf dengan pasangan kita sebelum tidur. So itu adalah benda-benda yang kita kena persiapkan diri. Bukannya dah kahwin baru tergigih nak fikir pasal tu. Tak. So 5 je lah cukup kot. So saya recap balik lah. Yang 5 tu, yang pertama sekali restu, memerlukan kerestuan. Yang kedua ilmu membina keluarga. Bukan membina diri. Walaupun mungkin plan untuk ada anak bila-bila. Aduh pun tak payah. Jadi nak katanya itulah, kalau ilmu membina keluarga ni banyaklah kan, dari sudut financialnya, dari sudut fizikalnya, dari sudut psikologinya kan. Jadi in general membina keluarga, bukan membina diri sendiri sahaja kan. Yang ketiganya, be you, be real kan. Kenalkan flaws anda, kekurangan anda. Kenali kekurangan bakal pasangan ataupun calon supaya kita, inilah dia. Risik, orang kata risik kan. Risik kan. Bukan nama risik kan. Ni risik tak tahu dia ada orang ke tak je. Kan. Jadi kita supaya kita dapat tahu, kita boleh decide adakah kita boleh terima, kita boleh hidup 365 days a year, 24/7 dengan kekurangan tersebut kan. Lepas tu poin yang keempat, rendahkan expectation. Macam harapan lah kepada seseorang tu kan. Bila kita merendahkan expectation ni, kita tak akan mudah kecewa kan. Kita akan tenang je, alhamdulillah, ada. Rendahkan expectation bermula sebelum perkahwinan. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting jugalah, berlatih untuk agree to disagree dan belajar untuk meminta maaf. Sebab bukan saja kita kena belajar untuk menyayangi, sebab sayang itu sangat mudah,
Kucing pun kita boleh sayang kan. Minta maaf tu adalah, I think dalam budaya kita pun, the more senior we are, kita lebih susah untuk minta maaf. Jadi bila waktu muda ni kita belajar untuk bersetuju pendapat kita tak diterima, tak apa. We are open to it, berlatih untuk rasa okay pendapat kita tak diterima, dan kita meminta maaf dalam sesebuah konflik kan. Bila ada konflik, kita cepatkan minta maaf sebab Allah muliakan. You are cool kalau you say sorry. Okay? Yes. In the eyes of Allah. Support that. Masya Allah.